Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Terima kasih sebab sudi masuk kelas saya pada pagi ini. Yang belum dapat masuk tu mungkin ada kekangan masing-masing, tak apa. Nanti tengoklah macam mana. Okay, so masih lagi bawah topik taxation. Okay. Jadi kita sambunglah hari ini. Okay, apa yang awak akan belajar taxation lah. Satu benda sahaja. Okay, seperti mana saya sebutkan sebelum ni berkenaan dengan tax relief. Okay, tax relief. Okay, so dalam setiap tahun akan diumumkan dalam belanjawan tahunan apa yang kita akan dapat pelepasan cukai. Okay, contoh pada tahun 2020 antara pelepasan cukainya adalah RM9,000 bagi individual. Okey, kemudian bagi OKU akan dapat tambahan RM6,000. Okey, kemudian siapa okey RM5,000 untuk medical treatment, special needs and care expenses for parents. So siapa yang belanjakan duit untuk medical treatment parents, so akan dapat lagi pelepasan RM5,000 cukai. Okay, cukai-cukai ni nanti akan tolak daripada itulah. Okay, total income tu nanti. Okay, semua ni akan ditolak total income. Okay, kemudian ataupun lagi RM3,000 kepada parent yang berumur 60 tahun dan ke atas. Ini biasanya bagi sekejap saya tengok. Okay, restricted to 1,500 only one mother, restricted to 1,500 only one father. Okay, bermaksud kalau 3,000 ni, kalau anak dia ada 5 orang, so daripada 5 orang tu boleh claim. Boleh claim. Bukan 5-5 tu boleh claim, tak boleh. Okay, dari 5 orang tu, hanya seorang sahaja boleh claim. Ataupun 2 orang. Seorang untuk mak, seorang lagi untuk ayah sekiranya masih hidup. Macam tu. Bukan semua orang boleh claim. Okey. Kemudian 2,500 ni antara cukai-cukai yang mendapat pelepasan lah. Okey. RM2,500 untuk lifestyle. Lifestyle tu macam mana? Purchase of reading materials, payment for internet subscription. Macam bermula tahun lepas, tahun ni internet tu sangat-sangat dah menjadi keperluan. Okey, kemudian purchase of sport equipment ini antara yang mendapat pelepasan cukai. Okey, tapi maksimum 2,500 sahaja. Okey, bagi tempoh, tengok dia ada tempoh tu, period from 1/6/2020 hingga 31/12/2020. Ini pandemik ni. Pandemik nak kata bermula tak, sebab kita bermula Mac lagi. Okey. Jadi mendapat pelepasan sehingga 2,500. Okey, tengok additional relief, purchase of computer, tablet and smartphone. So kalau mak ayah awak ada membuat pembelian dalam tempoh 1/6/2020 sehingga 31/12/2020, benda-benda ni, so mereka boleh dapat pelepasan cukai sehingga maksimum 2,500. Macam tu. Okey, manakala tengok banyak tu pelepasan cukai tu sampai berapa tu, ada 15 tu. Ada 18. Ada 18. Ikut kategori masing-masing lah mana yang kena. Okey, mana yang kena. Okey. Contoh nombor 6 ni RM6,000 medical expenses for serious disease. Okey, sama ada anak, pasangan atau diri sendiri dapat kanser ke apa semua, contoh. Okey, complete medical examination. Okey, siapa yang buat medical check up, so dapat pelepasan sehingga RM500 dengan syarat ada resit. Okey, sentiasa simpan resit untuk 7 tahun. Kemudian RM7,000 mendapat pelepasan sekiranya education fees self. Ini maksudnya sama belajar lah ni. Okey, sama belajar, mak ayah awak tu sama belajar. Ataupun awak sambil-sambil kerja tu awak sama belajar pun mendapat pelepasan RM7,000.
Okey. Kemudian ada lagi pelepasan RM6,000 yang dimaklumkan RM7,000, RM6,000, RM2,500 ni adalah maksimum. Maksimum, bukannya awak beli RM1,000 tapi awak claim RM2,500. Tak, mesti ada resit. Kalau awak beli RM1,000 claim RM2,500, resit tu tertulis RM2,500, rezeki awak lah tu. Okey. Tapi elakkan daripada berbuat benda-benda yang tidak benar. Okey. RM6,000 basic supporting equipment for disabled staff, spouse, child or parent. Okey, maksudnya beli barang-barang kelengkapan untuk menyokong OKU ni, keluarga sendirilah. Okey, keluarga sendiri, sama ada sendiri, pasangan, anak ataupun mak ayah. Okey, dah tu nenek lah tu kalau peringkat awaknya. Okey, ni semua ni. Ini contoh bagi tahun 2020, pelepasan cukai yang sebelum ni ada tanyakan pada saya. Okey. Okay, kita teruskan kepada yang lain, nanti awak boleh baca lah. Ini semua ni boleh dapat daripada internet. Kalau tahun 2020-2021 belum keluar lagi. Tunggu bajet bulan September ni lah kebiasaannya. Okey. Okay, monthly tax deduction. Monthly tax deduction is salary deduction of an employee for income tax payment of current year. Okay. Biasanya penjawat awam yang mana layak untuk dikenakan cukai, jadi akan ada potongan cukai bulanan ni dalam slip gaji. Okay. Minimum monthly salary eligible for PCB for single individual. Okey, seorang, tak kisahlah lelaki ke perempuan, kalau gajinya minimum 2,851 layak kena PCB. Okey, ataupun yang telah berkahwin tetapi isteri tidak bekerja. Okey, jadi gaji minimum yang layak dikenakan PCB adalah RM3,851. Macam tu. Okey. Jadi, taxpayer should make comparison between total amount of PCB deducted and tax payable as shown below. Macam contoh yang saya sebutkan sebelum ni lah. Sekiranya bulanan awak tu buat bayar, awak dah buat bayaran, dah dipotong secara bulanan selama setahun. Contoh RM100. So, setahun awak telah buat bayaran sebanyak RM1,200. Okay, pada bulan 3, biasanya income tax ni akan mula declare pada bulan 3 tahun berikutnya. Okey, mesti cukup setahun, daripada Januari sampai Disember, cukup setahun bekerja. Baru boleh kita kira cukai. Tolak tu, tolak ni, tolak tu, tolak ni. Okey, so bulan 3 kita declare, kita dah buat bayaran RM1,200. Sekiranya bila kita buat penolakan macam-macam, sepatut kita bayar adalah RM1,400. So, kita hanya perlu tambah lagi RM200. Okey, sekiranya setelah penolakan tu kita kena bayar RM1,100. So, awak akan dapat refund balik daripada lembaga hasil dalam negeri 100 itu. Akan didebitkan ke dalam akaun masing-masing lah. Apabila awak nak check out nanti, bila awak dah buat, ini kalau guna internet lah. Okey, banyak sekarang ni kan. So, bila nak check out tu nanti, sekiranya let's say perlu bayar balik, jadi kena masukkanlah nombor akaun pemilik apa semua tu. Nanti pada satu tempoh masa tu nanti duit tu akan dimasukkan balik. Macam tu. Okey, mudah saja. Cuma sekarang ni kita belajar bagaimana nak mengira. Bagaimana nak mengira. Okey, macam ni example 4 yang kita berhenti setakat ni lah. Okey, kita berhenti setakat ni. Jadi, Mr. Lim annual salary was 74,000 in 2020. He claimed the following tax relief. Individual 9,000. Life insurance and EPF for 7,000. Medical insurance for 1,325. Ni kan 9,000 kan? Ni 9,000. Okey, buka warna sekejap. Okay, 9,000 ni, pelepasan cukai ni. Okey, seperti mana saya sebutkan tadi lah yang ini. Ni. Setiap individu layak mendapat pelepasan cukai
sebanyak RM9,000. Okey, ini bagi tahun 2020. Mungkin berbeza-beza lah berdasarkan bajet yang dibentangkan. Okey, kemudian life insurance EPF 7,000, medical insurance 1,325, medical treatment expenses for his mother 1,250. He also donated 1,000 to an approved welfare. Okey, biasanya yang donasi sumbangan-sumbangan ni, okey, kita letakkan bawah tax exemption. Jadi kalau total income dia 74,000, okey, tolak tax exemption iaitu donation dia tu 1,000. Tolak tax relief. Apa yang tax relief dia? DD dia sendiri 9,000. Tambah life insurance. Awak beli life insurance, setiap bulan awak bayar tu, awak kira lah setahun berapa. Okey, dia ada lah. Contohnya insurans awak tu RM120. So setahun RM7,200. So awak hanya boleh claim 7,000 sahaja. 200 tu terpaksa diabaikan sebab dia ada limit dia sendiri. Okey, so 7,000 maksimum. Kemudian ada medical insurance. Okey, awak ambil medical insurance ni, siapa ada medical card tu lah. Okey, medical card tu pun melayakkan awak untuk mendapat pelepasan cukai. Okey, ini pelepasan kan, relief. Yang ini pengecualian. Okey, macam lebih kurang je. Okey, so di situ chargeable income awak bila dikira, okey, 74,123 tolak 1,000 tolak 9,000 tolak 7,000 tolak 1,325. So 55,675. Kalau saya salah kira betulkan ya. 55,76,5. Ini kita panggil chargeable income. Ini buat kita bersama-sama tu kita buat revision. 55,765. Okey, kemudian kita tengok. Ini yang layak kena cukai. RM55,765. Kemudian kita tengok jadual cukai. Okey, jadual cukai ingat 55,765. 55,765. So bila jadual cukainya kat sinilah yang saya highlight warna biru tu. Okey, yang mana untuk 50,000 yang pertama awak dikenakan cukai 1,800. Okey, dah selesai 1,800. Okey, untuk next 20,000 tapi awak punya tu berapa? 5,000 sahaja. Okey, 5,000 sahaja dikenakan 1400. Jadi ni tambah 5,765 darab dengan 14%. Okey. So 5,765 darab 14% tambah 1,800. So awak kena bayar pada LHDN adalah 26,0710 sen. Okey, ini awak kena bayar pada LHDN. Okey. Kemudian tengok awak layak tak untuk dapat rebate. Awak layak tak untuk dapat rebate. Sekarang ni awak kena bayar 26,07. Okey, kemudian kita tengok awak layak tak untuk dapat rebate. Macam mana kita nak tahu kita layak atau tak? Ada dua sahaja situasi, iaitu chargeable income. Chargeable income mesti tidak melebihi RM35,000. Tapi kita kira tadi chargeable income dia adalah RM55,765. So tidak layak untuk situasi pertama. Situasi kedua, dia bayar zakat ke tak? Ni non-Muslim, so dia tak ada zakat. Jadi dia tiada tax rebate. Dia tak ada tax rebate. Okey. Jadi yang dia perlu bayar kepada LHDN adalah 2419 15. Saya salah kira bukan ikut.
Saya salah kira lah ni kot. 4425. Adalah tu saya salah kira mana tu. Okey, minta maaf. Saya tak masukkan yang 1250. Minta maaf. Pengiraan saya ada yang tak masuk kan. Patutlah medical expenses untuk mak dia ni saya tak masukkan. Okey, minta maaf. Tambah lagi satu lagi. 1250 saya terlepas. Okey, so hati-hati bila buat pengiraan. Okey, hati-hati tengok masing-masing. Okey. Jadi kalau ikutkan di sini dia dah bayar dah PCB dia RM180 sebulan. Jadi kalau ikutkan kiraan di sini, ni yang dia bayar kepada LSDN adalah 2419.50. Dia dah bayar dah RM180. So darabkan dengan 12 bulan. 2160. 2160. Dia bayar kurang. Jadi dia perlu bayar lagi kepada LSDN sebanyak 2419.5 tolak 2160. So dia perlu bayar kepada LSDN sebanyak RM 259.5 Okey. Itu. Sebab dia dah buat bayaran dah, Alhamdulillah. 180 dipotong setiap bulan dalam gajinya. Tapi apabila dikira-kira, dia masih lagi berhutang dengan SDN sebanyak RM259.50. Okey, RM259.50 ni agak rendah berbanding yang sepatutnya dibayar 2410. Bagi siapa-siapa yang tengah sengket pada waktu berkenaan, nak bayar 2419.5 ni adalah tinggi. Jadi apabila kita dah buat bayaran bulanan, kita hanya perlu tambah RM259.50. Itu rasanya kurang masalah berbanding dengan RM2,000 tadi tu. RM2,500 tadi tu. Okey, macam tu. Okey, kita pergi kepada yang berikutnya. Okey, what is joint tax assessment and separate tax assessment and related calculation? Okey, sekarang ni bila awak dah berkahwin, awak nak buat cukai taksiran bersama ataupun cukai taksiran asing-asing. Okey, joint tax assessment filed by husband or wife. Wife income or husband income is aggregated with husbands or wives when filing tax assessment. Okey, so sekarang ni apabila awak dah berkahwin, awak boleh buat taksiran sama ada bersama-sama pasangan ataupun berasingan. Okey, jadi bila kalau contoh ada yang nak buat bersama-sama, so kena identify lah husband ataupun wife yang akan declare. Okey, husband ataupun wife yang akan declare. Kalau katakan separate tax, masing-masing buat lah. Okey, masing-masing buat. Okay, sekejap lagi kita tengok kiraan macam mana. Adakah yang mana lebih berbaloi, sama ada kita bersama-sama ataupun kita buat berasingan. Okay, in general, if both husband and wife have separate income, joint tax assessment may reduce the total amount of tax reliefs. This is because most of the tax reliefs have a claim limit, irrespective of whether it is separate or joint tax assessment. Okay, info bulletin. Terms of filing joint tax assessment. Husband and wife must live together. Kalau awak nak buat joint tax assessment, mesti laki bini duduk sama-sama. Okey. Kemudian has total income to be aggregated with the total income of the spouse. The husband or wife who elects for joint assessment must be a Malaysian citizen, if not a resident of Malaysia. Okay, can only be done with one wife. So kalau siapa yang berbini lama itu tak boleh lah. Hanya boleh buat untuk seorang sahaja. Okay, cuma saya tak pastilah yang seorang tu boleh pilih antara 4 orang tu boleh pilih. Tu saya tak tahulah. Okay. Okay, kita tengok. Mana yang lebih berbaloi, sama ada kita buat joint tax atau separate tax. Okay, contoh ya.
Mr. Rajan and his wife receive annual salaries of 50,000 and 57,000 respectively in 2020. They each donated 500 setiap seorang derma 500 to a government approved welfare organisation in that year. The following are the tax relief to be claimed by Mr. Rajan and his wife. So, secara individu dua-dua layak 9,000. Okey, itu automatik 9,000. Lifestyle limit dia 2,500. So lifestyle Mr. Rajan 2,500, wife dia lebih 2,700. Life insurance dia limit sampai 7,000 sahaja. Mr. Rajan 5,830, wife dia lagi tinggi. Biasanya insurans untuk perempuan ni lagi tinggi berbanding dengan lelaki. Okay, medical insurance limited to 3,000. Mr. Rajan dah claim pula. Dia dah buat bayaran 2,650, manakala wife dia 2,570. Okey, rendah sedikit. Dia faktor umur juga. Okey, nanti jika sempat masa nanti mungkin kita pergi balik kepada insurans. Topik 3. Okey, calculate the total income tax of Mr. Rajan and his wife by using joint tax assessment and separate tax assessment. Okey, kita buat satu-satu. Okey, ni jadual yang saya dah sediakan. Total income. Okey, husband 53,000, wife 57. Okey, husband 53,000, wife 57,000. Kalau katakan dua-dua tu bergabung, jadi 53,000 tambah 57,000 akan dapat 110,000. Ni 110,000. Banyak. Okey, kemudian kita nak cari total exemption. Ingat, exemption ni adalah berkenaan dengan sumbangan. Okey, dengan sumbangan. Jadi kita tengok balik. Sumbangan they each donated 500. Setiap seorang 500. So, donator kalau join tu dia jadi 1,000 lah. Jadi 500. Ini 500. Betul. Okey, tax relief. Tax relief. Individu. Individu setiap seorang layak RM9,000. RM9,000. Jadi joint tax okey, 9,000 jugalah. Walaupun dua orang yang declare. Walaupun dua orang yang declare. Sebab declare individu. Okey, joint tax individu dikira 9,000 juga. Macam husband dengan wife, kalau declare asing-asing, bolehlah seorang-seorang dapat 9,000, yang tu pun dapat 9,000. Tapi kalau joint tax dikira sekali sahaja 9,000. Okey, bukan darab dua. Macam tu. Okey, lifestyle pula kita tengok. Lifestyle, tengok dia punya limit 2,500. Okey, Mr. Rajan 2,500. Manakala isteri dia adalah 2,700. 2,700. Tetapi dia tulis kat situ kan limit kepada 2,500. So boleh claim 2,500 saja walaupun dia buat 2,700. Tak boleh. Dia maksimum 2,500 sahaja. Okey, untuk joint tax, okey, dikira sehingga 2,500 lah. Sehingga 2,500. Maksimum 2,500 saja. Okey, sama ada untuk declare sebagai individu atau declare sebagai joint tax. Sebab maksimum memang itu sahaja, 2,500. Dekat sini pun kita dah boleh nampak dah macam kalau kita declare asing-asing adalah lebih berbaloi berbanding kita declare joint tax. Okey, kita tengok lebih lanjut macam mana pula. Life insurance pun sama. Okey, life insurance limited 7,000. Mr. Rajan 5,830. Okey, manakala isteri dia 6,000. Isteri dia 6,000. Okey. Life insurance limited to 7,000. Okey, kita ambil yang limited lah. Okey, kita ambil yang limited 7,000.
Sebab apa kita ambil 7,000? Sebabnya kalau kita tambahkan husband dengan wife tu, dia dah melebihi 7,000. 5 tambah 6, 11,000. RM11,830. Okay, life insurance kalau awak declare bahawa joint tax assessment, maksimum 7,000 sahaja. So, husband tak apalah. Kalau asing-asing lain pula. Asing-asing dia maksimum 7,000. So, husband bawa 5,800. Wife bawa 6,000, tak cukup dari 7,000. Tapi kalau joint, tambahkan kedua-duanya, maksimum hanya boleh 7,000 sahaja. Okay, sama juga untuk medical insurance. Tengok limited 3,000 sahaja. Mr. Rajan 2650. Mr. Rajan 2650. Manakala isteri dia adalah 2570. So, maksimum yang boleh declare adalah 3,000 kan. Okay, maksimum. So, kalau kita tambahkan medical kedua-duanya tu, husband dengan wife, 26, 25 dah jadi 5,000 lebih. Okay. Dia limit dia, cap dia sampai 3,000 sahaja. Okay, jadi kita tengok chargeable income bagi joint tax. Okay, so 110,000 tolak dengan 1,000, tolak dengan 9,000, tolak dengan 2,500, tolak 7,000, tolak 3,000. So, kalau joint tax adalah 87,500 ringgit. Kalau joint tax itu chargeable income. Kalau untuk husband sahaja dia declare asing-asing, so 53,000 tolak 500 tolak 9,000 tolak 2,500 5,830 2,650. So, dia kena chargeable income dia 32,520. Okay, manakala untuk isteri 57,000 tolak 500 sumbangan dia, tolak 9,000 untuk individu dia, tolak 2,500, tolak 6,000, tolak 2,570. So, awak dia kena charge 36,430 ringgit. Okey, macam tu. Jadi bila kita dah dapat chargeable income, kita tengok base tax dia. Kita tengok jadual lah kalau base tax. So, okey, kalau 87,500 base tax dia, 87, yang inilah. Okey, yang ini. So, on the first 70,000, 4,600. Tu base tax dia, 4,600. Okay, tax on the next balance. Okay, 21%. 21%. Okay, 21% darab dengan baki dia. So, 17,000 lah. 17,500. So, akan dapat RM3675. Okay, 3675. Itu untuk joint tax assessment. Kalau husband pula, 32,000. Kita tengok base tax dia. 32,500. Bawah ni lah. Ni husband, 32,000. Jadi 150 base tax dia. Okay, sehingga 20,000 yang pertama. Kemudian next 3%. 3%. So, 3% darab dengan 12,520.
12,520. So 375.60. Okay, itu untuk husband. Untuk wife 36,000. Wife 36,000. Jadual mana yang bawah? Yang bawah. Okay, on the first 35,000, 600 dia kena charge. Tu base tax dia, 600. Selebihnya, berapa persen? 8%. Okay, 8%. So, 8% darab dengan baki. Dia 35,000 kan? Jadi, 1,430 lah baki dia. $1,430. Jadi 1,1440 sen. Macam tu. Okey. Kita tengok perbezaan. Okey, tax rebate. Tax rebate. Layak tak mereka mendapat tax rebate? Okey. Okey, mula-mula kita kena kira dululah dia punya berapa kena saya kira lagi. Sorry, tak payah kira. Okey. So kalau 87,500 ni, dia syarat tax rebate ada dua, sama ada dia bayar zakat atau dandan. Ada dua-dua ya, atau dandan. Dia bayar zakat ataupun pendapatan dia berapa? 35,000 ke bawah. Okey, 35,000 ke bawah. Jadi ada tak kedua-duanya memenuhi syarat ke taknya? Tak memenuhi syarat. So tak ada tax rebate untuk joint. Untuk husband 32,520. Tax rebate dapat tak? Boleh dapat tax rebate sebab dia kurang daripada 35,000. So dia dapat lagi 400 tax rebate. Okey, manakala isteri boleh tax rebate ke tak? Tak boleh sebab dia melebihi 35,000 dan tak ada zakat. Jadi income tax perlu dibayar adalah untuk joint tax. Untuk joint tax 4,600 base tax tambah 3,675 dan dia tak ada tax rebate. Itu yang dia kena bayar, 8,275 ringgit. Kalau asing-asing, contoh untuk husband 150 untuk base tax dia tambah dengan 375 ringgit 60 sen dan dia ada tax rebate sebab dia punya chargeable income dia kurang daripada 35,000. So tolak lagi 400. Salah kira, sorry. 375.6 tolak 400. So 1,525 60 sen. Okey, manakala untuk isteri sekiranya asing-asing 600 base tax dia tambah dengan 1,1440 sen additional tax. Dia tiada tax rebate, so dia kena bayar RM714.40. So di situ kita boleh perhatikan bahawa sekiranya awak dah berkahwin, better declare asing-asing. Better declare asing-asing. Tapi awak boleh buat kiraan dahulu sebelum awak nak buat bayaran. Kalau joint tax, kira dulu berapa, ataupun asing-asing kira juga berapa, buat macam jadual yang saya buat depan ni, dan tengok income tax payable mana yang lebih berbaloi. Sama ada awak nak buat assessment secara bersama-sama atau assessment secara asing-asing. Cikgu. Okey, boleh? Yang cikgu, hello? Ada yang bertanya ke? Saya tak dengar. Hello. Dengar tak cikgu? Ha? Yang husband tu sekejap saya kuatkan saya punya suara. Okey. Ada apa tu? Hello, yang husband tu macam salah lah, bukan 1,500. Macam mana? Yang income tax payable tu, dia bukan 1,000 lah, dia 150. 126. 1,000? Yang mana tu? Sorry, yang kali tu.
Yang Okey. husband tu bukan 1,500 lah. Ya Allah ya Tuhanku, betul-betul. Terima kasih, terima kasih. Patut saya nampak macam besar. Terima kasih. Saya salah kira lah ni. Dia 150. Sorry. Patut besar kan. 150 tambah kalkulator saya buat double ni rupanya. Okey, terima kasih. 375.6 tolak 400. Patutlah pun saya beli kalkulator tekan double. Ni baru betul. 125 sahaja. Tinggi sangat husband pula. RM125.60. Terima kasih kerana betulkan saya. Okey, macam tu. So, masa sekarang ni mungkinlah awak tak nampak. Tapi nanti dah bekerja, nak bayar teks, okey, boleh nampaklah mana satu yang lebih berbala untuk awak buat bayaran. Okey, boleh ya? Okey, so ini latihan untuk awak cuba. Ada 5 latihan, 1, 2, 3, 4, 5. Okey, ada 5 untuk awak cuba. Agak-agak ada soalan tak nak tanya pada saya sebelum saya tutup sesi kita pada hari ini? Ada 30 orang, tiba-tiba siapa keluar ni? Sayyidah Nadira. Keluar pula tiba-tiba. Saya nak ambil kehadiran. Belum lagi ambil kehadiran ni. Sekejap saya ambil kehadiran ya. Mana tu kehadiran? Okey. Di sini memang kereta. Sekejap. Kadang-kadang kena ada yang bertambah. Okey, kita ada 30 orang. Tadi Sayyidah terkeluar. Okey. Airi tak masuk hari ni ya? Airi ada tak? Tak ada. Airi tak masuk pula. Biasanya dia yang paling banyak bertanya yang minggu lepas. Minggu sebelum cuti tu. Tak masuk pula dia. Okey, tak apa. Nanti saya akan share apa yang saya ceritakan tadi tu. So, boleh buat rujukan balik kalau sekiranya ada masalah. Ada yang nak bertanya ke Satian? Tak ada. Ter-on je. Okey, so jumpa lagi insyaAllah minggu depan. Sekarang ni kita jumpa sekali seminggu je. Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih sebab sudi masuk kelas saya. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Terima kasih, cikgu. Sama-sama.